kadang-kadang pemimpin kita ni masih lagi merasakan bahawa apa yang mereka lakukan itu mudah untuk mengaut keuntungan. Tentang bagaimana portal media sosial FMB yang melaporkan kabarnya projek bekalan tablet peranti keluarga Malaysia. Tablet peranti itu macam yang komputer keluarga Malaysia telah diberikan kepada 3 syarikat bernilai 266 juta nilai kontrak itu, dan ada pula orang tengahnya yang rapat dengan pimpinan. Jadi saya merasakan pihak SPRM seharusnya meneruskan siasatan, kerana dikabarkan sejak 7 Januari lalu seorang pengatur ataupun dipercayai orang tengah telah pun ditahan dan siasatan telah jalankan. Ia juga melibatkan syarikat yang memperolehi konsesi untuk bangunan Menara Kuala Lumpur dengan saham 10 juta tu. Katanya ada pemberian jam yang nilainya sampai 300,000 saudara. Bagaimanapun kita tunggulah laporan daripada SPRM, siapakah. Kabarnya mungkin ada orang-orang tertentu yang akan dipanggil untuk siasatan. Bagaimanapun SPRM belum lagi mengeluarkan kenyataan berhubung siasatan terhadap kes peranti tablet yang menilai kontraknya lebih kurang 266 juta dan tentang Menara Kuala Lumpur. Sama-sama kita tunggu, saudara. Saya yakin pihak Suruhanjaya Pencegah Rasuah sedang pun menjalankan siasatan. Mereka terlibat tidak akan terlepas, saudara. Itulah keadaannya, saudara. Dan sebagaimana yang saya katakan, kita sudah pun masuk 51 hari kerajaan perpaduan menangani data rakyat diwujudkan. Artinya, saudara, kita tinggal lagi 49 hari. Saya harapkan agar dapatlah terlaksana, tak banyak pun, kurang-kurangnya setengah apa yang diimpikan, supaya hari-hari mendatang itu dapat diteruskan. Kita menunggu tempoh 100 hari untuk melihat apakah dasar-dasar ekonomi yang cuba digarap oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu mencapai matlamatnya. Kerana saya masih lagi menerima kiriman yang banyak daripada teman-teman berhubung tentang kedudukan ekonomi mereka yang terkesan. Mereka mengalami kesukaran ini bukan melalui kerajaan yang baru ini. Inilah rentetan yang dibawa daripada sejak dari kerajaan Pakatan Harapan terdahulu. Zaman Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri 22 bulan, kemudian tukar pada zaman Tan Sri Muhyiddin, tukar pada Datuk Ismail Sabri, dan berterusan yang dialami oleh mereka hingga sekarang ini kesannya masih belum dapat terurai. Jadi kesan daripada itu, mereka hanya mengharapkan agar dana kumpulan wang simpanan pekerja, mereka hanya mengharapkan daripada dana kumpulan wang simpanan pekerja dapat dikeluarkan. Kerana menurut laporan berita harian, dana kumpulan wang simpanan pekerja tidak akan terjejas sekira walaupun desakan dilakukan oleh pengeluar kas dipenuhi, katanya. Kerana dikabarkan ini berikutan berjuta caruman masih masuk setiap bulan dalam tabungan agensi tersebut. Jadi kalau KWSP mengatakan bahawa dananya berkurangan, ini tak boleh jadi alasan, sebab tiap-tiap bulan masih lagi ada caruman yang berlaku. Jadi menurut Persatuan Penyelesaian Pengguna dan Peminjam Malaysia 4PM dan Pertubuhan Aktivis Rakyat Malaysia Pro Rakyat, iaitu merupakan pertubuhan bukan kerajaan yang sinonim mendesak pengeluaran KWSP, mereka punya sebab kukuh mahukan agar pimpinan negara meluluskan pengeluaran kali ini. Jadi walaupun KWSP mendedahkan bahawa pihaknya terlepas peluang mengembangkan aktiviti pelaburannya, ekoran pengeluaran 145 bilion oleh 81 juta ahlinya menerusi 4 siri kemudahan pengeluaran ketika pandemik 19. Itu Air Lestari, Air Sinar, Air Citra dan pengeluaran khas. Jadi katanya dengan pelaburan sebanyak 145 bilion telah digunakan, tapi ia tidak mengurangkan. Memang ada pengurangan tapi tidak menjejaskan. Kerana saban bulan kumpulan wang simpanan pekerja masih menerima caruman lagi. Dan sebagaimana menurut kenyataan Ketua Pegawai Strategi KWSP Nur Hisham Hussein, dia mengata
pengeluaran 145 bilion tidak pula memberi kesan terhadap portfolio pelaburan pengurus dana prasarana itu. Jadi itu kalau tak terjejas, berikanlah. Itu masalah, itu yang kita harapkan. Sebab menurut Presiden Pro Rakyat Khairul Anwar Osman, mereka berharap agar KWSP mengkaji semula keperluan pencarum dalam menangani cabaran kos hidup selepas pandemik 19. Majoriti pencarum katanya terkesan adalah mereka yang berumur dalam lingkungan 30 hingga 50 tahun. Serta mereka yang mempunyai caruman KWSP berikutan yang agak masih lagi banyak. Tetapi mereka menghadapi kesukaran untuk meneruskan kehidupan atas faktor usia. Ada yang juga penyakit kronik. Kehidupan di bandar yang selain mempunyai tanggung hutang lama dan baharu. Jadi pihaknya mencadangkan agar pengeluaran khas itu diluluskan berdasarkan beberapa syarat dan mengikut kaedah. Sama seperti dilaksanakan kerajaan sebelum ini. Kaedah atau formula itu telah sedia diguna. Jadi gunakanlah kaedah yang sama. Saya bukan untuk pengeluaran semua. Saya selalu mengatakan 10% dia tidak akan memanglah terusik, tetapi tidak akan menjejaskan simpanan kalau diberi pengeluaran 10%. Sebab masih ramai lagi yang punya caruman lebih daripada 200,000. Kalau 200,000 dia keluar 10% baru 20,000. Masih lagi ada simpanan 180,000 dan tiap bulan lagi ada caruman dan sebagainya. Di samping itu saudara, mereka ini begitu terkesan dan memerlukan jumlah wang yang agak besar untuk memulakan penghidupan. Saya amat mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mempertimbangkan secara tuntas ataupun dicari jalan yang lain. Sebagaimana yang saya sarankan, agar wang sebut bukan nanti semua wang itu jadi jaminan pada bank. Tidak. Saya terima pertanyaan daripada kawan-kawan, dia kata apakah semua wang itu yang ada dalam kumpulan wang simpan pekerja ini dijadikan jaminan untuk pinjaman daripada bank? Tidak. Maksud saya, pengeluaran tak dapat diizinkan. Katalah 10%, nilainya 20,000. Izinkan pencarum ini mendapat kemudahan pinjaman daripada bank, nilainya 20,000 yang dijamin oleh 20,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Itu dia cerita dia. Jadi artinya tidak keluar daripada KWSP, cuma jaminan saja. Kalaulah mereka ini culas, tak bayar, boleh ambil 20,000 daripada tabungan yang mereka ada sebagai cagaran. Itu saja cadangan kita. Saudara, saya haraplah agar pimpinan di kumpulan wang simpanan pekerja dapat melihat persoalan ini. Saya nampak ramai sangat yang mengirim permohonan yang mengharapkan agar mereka dapat dipertimbangkan. Bukan wang orang lain pun katanya, wang mereka. Benar, bukan wang kerajaan. Ini wang simpanan mereka. Saudara, itulah yang dapat saya ulas tentang KWSP. Saya bukan minta dikeluarkan semua, tapi untuk mereka yang berkelayakan. Kalau di bawah 50,000, tak apalah, kita tunggulah bantuan-bantuan resmi daripada kerajaan. Tapi kalau simpanan mereka di atas 50,000 ataupun 100,000, 200,000, ada yang 300,000. Dan sebelum ini pun saya nak jelaskan, ada juga kalangan pencarum-pencarum itu menyimpan dalam KWSP untuk mendapat keuntungan pulangan kerana interest ataupun faedah KWSP itu tinggi. Itu keadaannya saudara. Kita berharaplah agar pimpinan negara segera dapat mengatasi masalah ini. Kembalinya Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada Brunei dapat menangani secara tuntas saudara. Baik saudara, kita melihat ini masuk bab politik lah pula. Sabar dulu saudara, ada bab yang lain lagi. Kita melihat bahawa sebelum ini kumpulan mereka di sebelah sana, saya tak nak sebut nama-nama lah saudara. Sebab tadi pun saya dengar adalah satu media sosial tu dia membelasah UMNO macam-macam lah. Katanya UMNO ni tak relevan lah. Katanya pemuda UMNO ni sudah semakin seolah macam bacol lah saudara. Bahawa UMNO ini menjadi kuda tunggangan kepada Pakatan Harapan dan sebagainya. Saya dengar bahawa semua itu mengarut. Memang kita tahu dia pemuja parti sebelah sana. Kerana dia marah sebab mungkin Perikatan Nasional tidak disokong oleh UMNO untuk diangkat sebagai peneraju di anjung kuasa di Seri Perdana. Maka dia tidak akan berhenti menyalahkan UMNO. Saya nak pesankan sekali lagi, jangan salahkan UMNO.
Perikatan Nasional cuma dapat 73. Selepas tambah satu lagi 74 kursi. Pakatan Harapan dapat 82 kursi. Terimalah hakikat. Bukan salah UMNO. Yang keduanya, bila saja dicadangkan, disarankan oleh Duli Yang Mulia Tuan Agong supaya dibentuk kerajaan perpaduan antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Tapi Perikatan Nasional, pimpinan Perikatan Nasional yang menolak. Kenapa harus UMNO yang disalahkan apabila mereka tidak dapat melonjakkan ataupun meletakkan Perikatan Nasional sebagai kerajaan? Ini yang salahnya. Dan bila Pakatan Harapan bekerjasama dengan UMNO dan UMNO bersetuju, ini saranan daripada istana, jangan pula menyalahkan UMNO. Saya rasa rakyat perlu dijelaskan. Bukan UMNO tergeh-geh terus nak sokong, tidak. Awalannya Presiden UMNO Datuk Zahid mengatakan, biarlah mereka bentuk kerajaan, kita tanggung kekalahan ini dan kita akan menjadi pembangkang yang berhemah. Itu saja. Tapi kerana Perikatan Nasional menolak dengan angkuhnya saranan tuanku. Sebab dia merasakan dia tak setuju Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Sebab dia nak jadi Perdana Menteri. Sebab itu dalam perakuannya dia mengatakan kita menolak. Jadi dalam keadaan begitu, sedangkan parti pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat 82 kerusi parlimen. Perikatan Nasional cuma dapat 73 waktu itu. Terimalah hakikat. Kenapa harus disalahkan UMNO? Saya pun hairan. Dan hari ini pun mereka berusaha habis-habisan. Sebab itu dikocakkan dalam UMNO ini seolah-olah mesti diganggu gugat kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Macam-macam naratif yang disediakan. Seolah UMNO ni tidak Islamik, UMNO ini parti yang tidak sayangkan Islam, pemimpinnya bukan pemimpin Islam yang memilih orang yang bukan Islam sebagai pemimpin, yang bersetuju kerjasama dengan Parti Keadilan, dengan DAP. Itu aja didengungkan supaya untuk mengaburi pemikiran rakyat. Sebenar-benarnya yang salah mereka. Yang salah sebenar-benarnya Presiden Perikatan Nasional yang menolak saranan tuanku. Seandainya Presidennya bersetuju untuk mewujudkan satu ikatan antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan, mereka boleh bentuk kerajaan yang lebih kukuh. 82 campur 73. Kemudian datang satu lagi 74. 74 campur 82. 156 kursi. Maka mereka boleh mentadbir dan UMNO akan kekal sebagai parti pembangkang. Ini kena jelas, saudara. Saya hairan bila saya dengar portal-portal itu mencerca pimpinan UMNO. Seolahnya UMNO ni bersetuju untuk menjadi kuda tunggangan, menjadi budak suruhan kepada parti Pakatan Harapan. Saya kata ini mengarut punya kenyataan. Dan saya haraplah warga Akar Umbi faham sebenar-benarnya. Saya melihat kenapa benda itu tidak diterangkan. Kita harus menjelaskan kepada rakyat. Akar Umbi kena faham bahawa kerajaan hari ini terlaksana atas keredaan UMNO bersetuju menerima saranan Duli Yang Mulia Tuan Agong supaya segera dibentuk kerajaan. Kalau tidak, tak boleh dibentuk kerajaan. Dan ia adalah kesan daripada kesombongan pemimpin Perikatan Nasional yang menolak untuk melakukan kerjasama dengan Pakatan Harapan. Dia tak nak bersetuju, dia punya hal lah. Dan kenapa disalahkan UMNO? UMNO bersetuju demi lestari kestabilan politik. Nak melihat negara ini dapat dibentuk sebuah kerajaan yang mantap. Bila saja UMNO bersetuju, didukung pula oleh gabungan parti daripada Sarawak bersama dengan gabungan parti daripada Sabah, jadilah kuat parti pimpinan yang menerajui anjung kuasa di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kenapa perlunya UMNO disalahkan? Ini masalahnya. Mereka tidak henti-henti lagi menyalahkan. Jadi bila kita bercakap, sekarang ini banyak orang bertanya, bagaimana pimpinan mereka boleh mendapat 74 kursi parlimen? Sedangkan waktu pilihan raya di Melaka, pilihan raya di Johor, tidak ada bayangan mereka boleh menang. Dan orang melihat bahawa adanya politik wang. Dan sekarang ini mereka cuba untuk menghalalkan perbuatan itu dengan menyatakan bahawa politik wang itu sebagai sedekah. Mana boleh begitu, saudara? Keadaan inilah, bila dah terlondeh ni kadang-kadang, serban dah tersangkut dekat dawai, mula mencipta naratif macam-macam. Jadi puak-puak yang kuat bercakap dalam media sosial menyalahkan UMNO. Target mereka lain tak ada.
Dipukul UMNO sehabis-habisan. Dan kita pula ni dalam UMNO sendiri pun ada juga pimpinan. Saya tak menganggap mereka sebagai pemimpin. Adanya balaci-balaci yang masih lagi bersetuju untuk menyuarakan, tidak bersetuju untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Kenapa? Sebab itu hari ini memang awal pagi tadi seluruh warga media tertumpu ke ibu pejabat UMNO kerana katanya, menurut kata Datuk Mak Hassan, bahawa untung Khairi Jamaluddin, untung nasib Khairi Jamaluddin ditentukan petang ini. Saya diam je, saya tak membuat sebagai reaksi walaupun petang tadi saya ada live. Saya kata tidak mungkin sebab mengikut pengetahuan saya, Majlis Tertinggi akan bersidang besok, bukan hari ini. Dan sebarang tindakan sama ada pemecatan, penggantungan, beri warning dan sebagainya hanya dapat dilakukan apabila Majlis Kerja Tinggi UMNO bersetuju. Tapi hari ini memang ada mesyuarat, tetapi petang tadi mesyuarat Biro Disiplin. Biarlah mereka merangka, sebab itu Tok Mak Hassan pun tak salah. Selaku Timbalan Presiden, dia mengatakan untuk nasib Khairi ditentukan petang ini. Artinya petang tadi mesyuarat Biro Disiplin. Keputusan belum boleh diberitahu. Tunggulah besok. Mesyuarat UMNO, Majlis Tinggi UMNO akan memutuskan bahawa kedudukan, malahan saya difahamkan bukan Khairi Jamaluddin saja, Norma pun sudah menerima surat daripada Biro Disiplin. Kabarnya dah ramai lagi, ada beberapa nama lagi yang akan sedang disiasat oleh Biro Disiplin. Dan kita juga mahu melakukan pembersihan dalam UMNO sehabis mungkin. Tak mahu lagi kita melihat adanya titik bengek, saudara, adanya orang yang bersikapnya pepat di luar, rencung di dalam, orang yang bersikap seperti macam mana kenyataan Presiden UMNO, musang berbulu ayam. Kita tak mahu dah. Sekarang ni masa untuk UMNO move on. Kita mendapat rakan baru dengan Pakatan Harapan. Apakah jadi kesalahan? Kalau PAS boleh berkawan dengan Bersatu, terpulanglah pada mereka. Tapi bila mengatakan UMNO berkawan kerana ada DAP, bagaimana dengan PAS yang ada dalam Perikatan Nasional tu ada parti gerakan? Jadi bila kena pada mereka, mereka lindungi. Itu yang kadang-kadang naik angin saya tengok dia orang ni. Mereka mengamalkan politik yang terlalu jumut dan mahu dijumutkan pada rakyat. Mana boleh begini? Dan menuduh macam-macam. Katanya UMNO ni parti yang tak relevan, UMNO ni begitu. UMNO sedang melakukan pembersihan. Pasti akan ada pimpinan yang musang berbulu ayam ini akan dikenakan tindakan disiplin. Saya yakin. Kalau tidak nanti bersepai pula Presiden saya balon nanti. Saya tak ada memilah mana-mana. Semalam bila saya memberi kritikan terhadap pimpinan menteri-menteri dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya dituduh membalun kerajaan Pakatan Harapan. Tidak. Saya tidak mahu berhasrat untuk membalun, tapi kalau tak betul kena katakan tak betul. Jangan kita menyorok segala-galanya di bawah kapet. Terdapat beberapa orang menteri yang duduk dalam kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ni yang saya lihat tidak membantu. Jadi saya perlu bersuara. Kita tidak boleh mendiamkan begitu saja. Dengan hanya tunggulah dia akan berubah. Tak boleh, saudara. Ini sudah masuk 51 hari. Rakyat menanti dengan penuh harapan. Betul lah.